Baik, terima kasih Andy dan juga Syamira, perkongsian yang cukup menarik dan juga ceria pagi ini. Alhamdulillah pagi-pagi ini kita perlu ceria di hari Jumaat, hari yang penuh rahmat dan juga syukur untuk kita pada hari ini. Cuma kita rasa sedikit kesedihan sebab kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat dan sebagainya. Tapi inilah kebaikan yang kita perlu amati dan juga kita perlu hormati untuk kita mengurangkan penyebaran COVID-19. Baik, seperti biasa pastikan sahih hari ini tepat jam 10. Tapi kita terlewat sedikit atas perkongsian tadi. Tapi tidak mengapa, kita tetap setia di sini untuk memberi maklumat kepada anda berkenaan dengan berita palsu. Namun kalau kita ingat, kalau kita menonton bicara naratif pada hari Rabu lalu, kita melihat, kita menjemput Menteri Komunikasi sendiri Datuk Saifuddin mengatakan bahawa semenjak wujudnya COVID-19, lebih kurang 5 ke 6 berita palsu telah ditularkan dalam masa satu hari. Dan ini bukanlah satu berita yang gembira untuk kita terima, dan disebabkan itu juga KKM telah menubuhkan satu pasukan respon pantas untuk menangkis segala berita palsu yang telah ditularkan. Baik, kalau kita lihat di sini, berita palsu pertama yang kita ingin kongsikan kepada anda yang dikeluarkan oleh pasukan respon pantas KKMM adalah berkaitan dengan pertama, kita lihat di sini Majlis Keselamatan Negara menafikan dakwaan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP tahap 3 akan dilaksanakan bermula 15 April sehingga 15 Mei 2020. Kita akan perincikan maklumat ini sebentar saja lagi. Dan kedua, MKN juga menafikan dakwaan berkenaan saman tanpa budi bicara bagi tempoh PKP. Ada 3 kategori saman yang dinyatakan di sini dan kesemua ini adalah palsu dan tidak benar. Jadi sila berhenti untuk sebarkan sekiranya anda menerima maklumat ini. Dan seterusnya, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Hulu Langat juga menafikan pihaknya telah mengeluarkan satu mesej yang memaklumkan bahawa seorang penyelia di stesen Shell Sungai Ramal positif COVID-19. Baik, ini juga palsu. Dan kalau kita lihat pada makluman yang dikeluarkan semalam jam 9 malam, LHDN Malaysia menafikan dakwaan bahawa pihaknya menerima maklumat peribadi dan juga perbankan menerusi SMS berhubung bantuan prihatin. Dan ini juga saya akan maklumkan dan tunjukkan kepada anda tangkap layar yang mula tersebar semalam, dan juga satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku di mana kita dalam keadaan ketika ini. Dan seterusnya, di BKL ataupun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga menafikan telah mengeluarkan notis pembatalan Bazar Aidilfitri di Jalan Raja Kuala Lumpur bagi tahun ini. Baik, ini juga berkaitan dengan pembatalan Bazar Ramadan, Bazar Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Baik, seterusnya kita terus saja ke portal sebenarnya.my untuk kita cerap ataupun memberi suluhan satu persatu berkenaan dengan berita palsu ini, iaitu laman sesawang yang menawarkan langganan Netflix secara percuma selama 2 bulan dalam tempoh COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat kepada penerangan ini, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dengan laman sesawang yang menawarkan langganan Netflix ini ataupun portal dalam talian yang menawarkan movie ataupun filem secara percuma. Cuma yang difahamkan ketika ini yang memberi akses percuma kepada langganan ini adalah Iflix sahaja yang berpangkalan di Malaysia, bukan Netflix ya. Jadi sila berhati-hati dengan tawaran ini. Ini mungkin adalah scam ataupun pihak yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. Baik, seterusnya ini yang saya ingin jelaskan kepada anda berkenaan dengan mesej daripada LHDNM berkenaan dengan bantuan prihatin nasional. Semalam sudah pun mula tersebar satu mesej yang berupa sedemikian yang anda saksikan ketika ini. Ini adalah nombor palsu. Kalau anda dapat lihat sendiri dengan jelas, nombor telefon peribadi di mana LHDNM tidak akan pernah mengeluarkan notis atau mesej menggunakan nombor peribadi, hanya nombor 62000 sahaja. Dan kalau anda lihat secara terperinci bentuk mesej yang digunakan, meminta nama bank, nombor akaun, nombor peribadi dan juga kata laluan dalam talian, dan ini juga menggunakan bahasa yang tidak formal untuk anda sendiri lihat, dan jelas sekali ia adalah tidak benar dan tolong ignore ataupun tidak melayan mesej berkenaan. Baik, seterusnya, pembelian topeng muka dan juga cair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer secara dalam talian juga semakin menular sejak kes pertama 25 Januari COVID di Malaysia, dan juga pihak ini tidak berhenti-henti menggunakan laman media sosial untuk menjual topeng muka ataupun hand sanitizer secara dalam talian. Kerana anda perlu berhati-hati kerana penjualan secara tidak sah ini memungkinkan akan menyebabkan anda terdedah kepada bahaya sepertinya hand sanitizer yang tidak menepati piawaian KKM.
dan juga topping muka yang dikitar semula juga dijual oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerana kami di RTM juga menyediakan satu PSA berkaitan dengan perkara ini juga. Jadi tolong beri perhatian, dan sekiranya anda mendapat tawaran ataupun pihak yang menjual, anda boleh semak sebenarnya segala maklumat anda melalui CCID untuk menyemak sama ada maklumat yang anda terima itu adalah sah ataupun tidak. Baik, berkenaan dengan saman, tiga kategori yang saya nyatakan tadi, RM300, RM200 dan juga RM150 sepanjang tempoh PKP ini juga adalah palsu, dan ini adalah bentuk tangkap layar yang kami terima di sebenarnya The MY adalah bentuk mesej yang ditularkan melalui WhatsApp, dan kesemua kategori saman yang dinyatakan ini adalah tidak benar dan anda tidak perlu gusar kerana kita ada perundangan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Baik, seterusnya berkenaan dengan DBKL yang mengatakan bahawa Bazar Aidilfitri, Bazar Ramadan dibatalkan dan sebagainya juga adalah tidak benar, kerana ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh DBKL sendiri, di mana DBKL tidak pernah mengeluarkan sebarang notis terhadap pembatalan Bazar Aidilfitri di Jalan Raja seperti yang telah tersebar. Jadi DBKL dengan sekeras-kerasnya menafikan berita ini. Baik, tolong ambil maklum dengan perkara ini, khususnya penduduk-penduduk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan masih lagi berkenaan dengan dakwaan pertambahan satu kes COVID-19 di Taman Kajang Mewah. Baik, penduduk-penduduk Kajang semua tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir kerana berita ini adalah palsu. Kalau saya yakin penduduk di Kajang menerima satu mesej yang agak panjang ini mengatakan bahawa terdapat satu kes positif dalam kalangan penduduk di daerah Kajang sendiri. Jadi mesej ini adalah tidak benar. Jadi anda perlu kekal tenang, kekal berada di rumah, hiduplah bahagia bersama keluarga sehingga 14 April ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya, dakwaan kerajaan usir, sekali lagi saya ulang mesej yang berkaitan dengan mengatakan bahawa kerajaan usir migran Indonesia secara besar-besaran sepanjang tempoh PKP adalah tidak benar. Baik, ini kita kaitkan juga dengan semangat ASEAN dalam kalangan negara kita, dengan negara Indonesia, Singapura dan juga negara-negara ASEAN lain. Kita sebenarnya bekerjasama secara begitu semangat untuk membawa pulang rakyat Malaysia di negara ASEAN ataupun negara lain yang berada di Malaysia untuk kita bawa pulang ke negara asal mereka semasa kita mengalami wabak COVID-19 ini. Jadi dakwaan-dakwaan seperti ini adalah sememangnya tidak berasas dan berniat busuk untuk memberikan satu nama buruk kepada negara kita Malaysia sendiri. Baik, banyak lagi laporan yang kita akan kongsikan sebentar saja lagi, namun kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Sekali lagi saya ingin memberi makluman kepada anda. Ini adalah gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan mesej daripada LHDN Malaysia ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tak kala kita semua golongan B40 dan juga M40 yang ingin mendapatkan bantuan prihatin nasional ataupun BPN yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini adalah mesej yang ditunjukkan sejelas kepada anda berkenaan dengan mesej juga berkaitan dengan MKN, berkaitan dengan tempoh PKP. Baik, seterusnya kalau kita ingin perincikan lagi berkenaan dengan dakwaan tempoh PKP dilanjutkan pada tahap 3 dan ini adalah perkara yang tidak benar sama sekali, kerana menurut kepada apa yang dikeluarkan kenyataan semalam bahawa 10 April ini akan ditentukan sama ada PKP akan dilanjutkan atau sebaliknya. Namun menurut Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Datuk Dr. Nur Hisham mengatakan bahawa kita perlu kekal berada di rumah sepanjang 14 April kerana ini adalah tempoh yang genting ataupun getir untuk kita buktikan bahawa kita bebas daripada COVID-19 secara keseluruhannya. Baik, seterusnya berkenaan dengan satu mesej ular juga berkaitan dengan mengatakan bahawa Datuk Seri Dr. Adham Baba yang juga merupakan Menteri Kesihatan ketika ini dikatakan sibuk menyanyi dan merakamkan lagu raya. Baik, ini adalah tangkap layar dan juga pemilik akaun Facebook bernama Johar Ismail mengeluarkan kata-kata dan juga mesej yang berbau kebencian dan juga penghasutan dan sebagainya, dan ini adalah tidak benar kerana kalau anda lihat di YouTube sendiri, tarikh yang dikeluarkan adalah pada Jun 22 ataupun 22 Jun 2017. Sudah lama berlalu dan ketika itu Datuk Seri Dr. Adham Baba merupakan pengerusi Uni KL sendiri. Jadi berita ini sangatlah tidak benar dan tidak perlu anda layan dan juga segeralah padam jika anda menerima mesej berkenaan.
Baik, seterusnya makluman permohonan internet secara percuma yang diumumkan kerajaan sepanjang tempoh PKP. Semalam kita cerita kepada anda berkenaan dengan satu laman web yang menawarkan 100 gig internet kepada anda, dan ini adalah perkara yang sebenarnya telco hanya menawarkan 1 gig satu hari bermula 8 pagi sehingga 6 petang bermula 1 April sehingga tamat tempoh PKP iaitu pada 14 April. Baik, ini adalah mesej yang sebenarnya yang dikeluarkan, jadi ini adalah mesej tulen dan benar untuk anda kongsikan kepada orang ramai. Baik, seterusnya ini adalah sedikit hebahan yang ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan penipuan dalam talian. Banyak kes yang berlaku kebelakangan ini, jadi sila berikan perhatian anda sepenuhnya kepada iklan ataupun hebahan yang kami utarakan ini adalah berkenaan dengan penipuan dalam talian. Baik, seterusnya Bantuan Prihatin Nasional BPN ini juga berkenaan dengan berita palsu, dan ini saya maklumkan sebentar tadi, anda akan hanya menerima nombor daripada 62000 atau 63833 sahaja, dan dua ini adalah nombor rasmi sekiranya anda menerima SMS berkaitan dengan BPN. Dan seterusnya juga daripada LHDNM berkenaan dengan bantuan prihatin juga, bentuk email dan sebagainya. Jadi sila beri perhatian dan terus menyemak email anda untuk mengemaskini BPN ataupun maklumat anda di LHDNM sendiri. Dan kalau saya boleh kongsikan juga, jangan jadi mangsa kerana kita khawatir mereka yang berada di rumah ketika ini anda semua mendapat mesej-mesej yang tidak berkaitan. Jadi anak-anak khususnya, tolong pantau ibu bapa anda misalnya yang mungkin mudah percaya dengan mesej-mesej berkenaan kerana mereka mungkin tidak mahir berkenaan dengan teknologi ICT dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak perlu memberi perhatian kepada mereka ini. Baik, dan seterusnya pengumuman juga adalah dimaklumkan bahawa semua penerima BPN akan menerima SMS atau email secara berperingkat bermula 1 Mei sehingga 31 hari bulan ini. Jadi sila melihat kepada handphone anda ataupun perhatikan sentiasa pegang handphone anda, jangan tutup, jangan silent dan sebagainya. Baik, dan memandangkan anda selalu memegang telefon sepanjang tempoh PKP ini, saya yakin dan percaya sehari-harian dengan telefon, jadi anda boleh ikuti Instagram, Facebook dan juga Twitter MCMC untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkongsian kita berkaitan dengan berita palsu. Instagram ada, kita ada Facebook juga, dan juga kita ada Twitter. Baik, Twitter lebih pantas perkongsiannya, jadi anda boleh mengikuti MCMC di laman Twitter untuk mendapatkan maklumat dan juga cerita ataupun berita yang lebih menyeluruh berkaitan dengan agenda kerajaan dan khususnya berkaitan dengan bantuan prihatin nasional dan khususnya lagi berkaitan dengan berita palsu kepada COVID-19. Baik, kita akan kemas kini berita palsu pada jam 2.15 petang di TV1 petang ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.